Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi semalam kita telah pun digemparkan dengan sebuah berita yang di mana kita punya interest rate ataupun OPR telah pun dinaikkan sebanyak 25 basis point yang membawa kepada 2.25 interest rate yang paling rendah lah yang disetkan oleh BNM, Bank Negara Malaysia. Jadi kita dengar alah 0.25% saja, tapi ya memang betul, memang sikit saja, tapi akan memberi kesan yang agak besar, memang sangat membimbangkan lah pada orang-orang yang sedang membuat loan sekarang ini, which is hampir semua orang yang saya kenal ada loan lah, jarang lah tak ada loan kan. Memang ia dah sangat integrate dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita nak tengok kesan kenaikan interest rate ini kepada semua orang, tak kisahlah daripada segi pekerja biasa macam kita, daripada segi bisnes, daripada segi investor. Jadi jangan ingat hanya orang yang hutang saja terkesan, semua orang terkesan. Tak kisahlah awak berada di bawah ke, awak berada di atas ke, semua orang akan terkesan dengan perkara ini. Jadi kita nak lihatlah kenapa kerajaan ataupun Bank Negara Malaysia telah pun menetapkan untuk menaikkan perkara ini. Mesti ada sebab, bukan sahaja mereka saja-saja melakukan perkara ini, mesti ada sebab kan. So guys, nak minta tolong korang tolong tekan button like dan subscribe. Jadi jom kita mulakan video kita, let's go. Alright guys, jadi korang boleh nampak kat sini, ini adalah berlakunya perubahan dalam masa lebih kurang 2 bulan saja, bulan Mei ke bulan Julai kita telah pun mengalami kenaikan daripada 1.75 kepada 2 kepada 2.25. Jadi in total kenaikannya adalah 0.5% saja, which is sikit gila lah. Dengar je macam sikit tapi sebenarnya banyak. Jadi kalau kita ikutkan 1.75 interest rate ni adalah yang paling rendah dalam sejarah lah. Kita scroll. So korang boleh nampak average selama ini adalah antara 2.7 ke 3.5 lah. 2 pun ada gak. Ini waktu market crash dululah pada tahun 2018. Lepas tu 2.3 PAP ini yang paling rendah lah dalam sejarah. So siapa yang tak buat loan waktu ni memang sangat rugilah. Jadi kenapa kerajaan naikkan benda ini? Kenapa kerajaan naikkan interest rate? Secara mudahnya, money supply di dalam negara Malaysia telah pun meningkat dengan mendadak dan menyebabkan inflasi berlaku. Jadi kita sekarang berada dalam trading economics Malaysia money supply M2. Ini adalah 5 tahun punya chart. Korang boleh nampak total jumlah wang dalam aliran money supply lebih kurang 2.2 trilion lah. Jadi sehingga ke Mei 2022, total money supply dalam Malaysia ada lebih kurang 2 juta ringgit, lebih kurang 2.2 trilion lah. So kalau kita fokuskan kat sini, korang boleh nampak ini 2022 kan. Nampak money supply tak nak terkeluar. So apa kerajaan buat? Dia akan cuba turunkan balik. Kalau korang tengok sini, dia ada garisan yang diorang target lah. Maknanya kalau ada kat garisan tu memang cantik lah, memang money supply berada pada target diorang. Tapi korang boleh nampak dia dah terkeluar. So dia buat apa? Dia naikkan lah interest rate. So korang boleh nampak ada lekuk kat sini kan. Mungkin ini adalah kesan daripada kenaikan yang pertama. Lepas tu dia nak jatuhkan lagi kan. So dia akan cubalah tambah lagi interest rate 0.25. So sepanjang COVID ni korang boleh nampak lah pada bulan Mac kan 2020, pada waktu COVID korang boleh nampak berlakunya drop. Dalam mana-mana kerajaan, dalam mana negara, dia orang tak nak berlakunya deflation ataupun GDP turun lah, senang cerita. Dia orang memang akan target paling-paling pun neutral ataupun neutral ke 2% lah inflation rate. Tak boleh bawah daripada kosong, tak boleh berlaku deflation sebab hutang akan jadi mahal lah, senang cerita. So korang tengoklah sepanjang 2022 ni cantik, berada pada cantik lah kat line ni kan. Lepas tu barulah dia start naik. So korang boleh nampak lah sepanjang 2020 sampai 2022, yang ni lah nampak dia kurang kan. Lepas tu dia tengok cantik kan, berada kat line je. So dia orang akan biarkan je lah 1.75. So bagus lah sebenarnya. So bila dah nampak inflation rate naik sangat, orang kata dah tak linear, dah di luar kawalan kan. So sebab itulah dia naikkan interest rate ataupun OPR yang baru ni. Jadi kita asyik duk sembang-sembang daripada tadi kan, inflation rate lah, interest rate lah. Jadi apa je kesan dia? Apa yang beza? Apa yang nak risaukan sangat? Jadi kita sekarang berada di YouTube. Kita tengoklah kita punya idola kita iaitu Syukri FIB, YouTuber yang banyak menceritakan tentang dunia kewangan ataupun market semasa. Dia tunjukkanlah dia punya pinjaman perumahan dia daripada public bank lah, Public Islamic Bank. Dan kalau tengok kat sini dia dekat Melaka lah. Jadi mungkin korang tak nampak, saya akan zoom untuk korang. Jadi video ini dah lama sebenarnya, iaitu pada bulan 5 lah. Dia hanya mengalami interest rate yang ni lah, sebab yang ni baru semalam. So memang tak sempat lagi lah nak, dia belum bayar lagi lah. So dia dah bayar sampai sini. Jadi kesan dia adalah kenaikan daripada 620 kepada 704. So kalau kita ambil kalkulator, 704 kita tolakkan dengan 620, kita akan dapat kenaikan sebanyak RM84. So kalau RM84 ni kita bahagikan dengan 620, berapa kenaikannya? Adalah sebanyak 13.5% dalam masa sebulan. Jadi korang bayangkan, pada bulan April korang bayar 620, pada bulan Mei korang kena bayar 704. Dalam masa sebulan perubahan yang berlaku adalah sebanyak 13.5%. Gila tak gila? Kita dengar OPR naik, interest rate naik,
naik 0.25. Tapi yang berlaku betul-betul dalam kita punya loan adalah sebanyak 13.5. Ini bulan Mei. Sekarang bulan Julai pula. Jadi mesti Tuan Syukri kita ni tengah bermerah mata lah sebab naik harga lagi kan bila loan nak dibayar. Jadi kita nak cuba predict lah berapa banyak dia kena bayar. So 704 kita tambah 84. So pada bulan Julai nanti dia punya loan akan dikenakan 788 instead of 620. Ni bulan ketiga lah ataupun kenaikan yang 2 kali ni lah. Tapi ini hanyalah anggaran saja sebab saya tak tahu berapa banyak dia punya loan dan berapa lama dia punya tempoh pinjaman. Jadi kita tak cukup data, so kita kira simple sajalah macam ni. So kita cuba kira 788 kita akan tolakkan dengan amount yang total dia pinjam tadi 620. Tiba-tiba kena bayar extra 168. Padahal tak ada apa-apa pun. Sama je. Tak ada apa yang beza. Bukan tiba-tiba rumah tu dapat bilik extra satu ke, dapat porch satu, tiba-tiba ada garden, tak ada. Macam tu je. Dengan sekelip mata je anda kena bayar RM168 extra tanpa sebab. So memang makin lama makin merah lah mata Tuan Syukri kita. So bertabah Tuan. Okay, jadi ini adalah loan perumahan. So kita tengok pula loan ASB. Ini daripada Twitter Najib Fazail. Dia ceritalah ini tentang bulan Jun dengan Julai. Jadi kalau kita ikutkan dia sekarang masih berada di tahap yang inilah sebab yang ni baru je announce semalam. So yang dibayar pun sebelum announce. So untuk yang ni dia tak tahu lagi lah berapa banyak. So kita akan cuba kirakan untuk dia berapa banyak extra tambahan yang dia kena bayar. Okay, so kita boleh tengok yang ni. Saya rasa kat sini dia buat dua loan lah. Kalau macam ni biasanya 100k. Saya rasa maknanya SBF 100k. So kalau kita tengok kat sini daripada 427 naik ke 453. Macam biasa kita bawa kalkulator kita, 453 tolak 427, kita ada kenaikan RM26. So RM26 ni kita bahagikan dengan amount asal dia. Lepas tu kita darab 100. Nampak kan? Dalam masa sebulan saja kena bayar 6% ekstra. Lagi besar loan korang, lagi pisang lah korang. Okay, mungkin kita dengar lah naik RM26 je kan. RM26 ni baru sebulan. Kalau kita dapat yang baru ni, yang 6 Julai punya news, so kita tambahkan je lah. Okay, 453 ni kita tambah dengan 26 kan. Tambah 453. Jadilah 479 daripada 427. So instead of bayar 427 kena bayar 479. So kita tolakkan tengok, tiba-tiba kena bayar extra 52 tanpa apa-apa sebab. Kan SB kita daripada 200k jadi 250k ke, tak ada apa-apa. Ini hanyalah mainan interest rate level yang dikawal lah oleh BNM. Kalau orang Mat Salleh, kalau orang US Federal Reserve lah, kita BNM lah yang kawal semua ni. Jadi daripada sini saja korang dah nampak yang di mana Najib Fazail ni dia telah pun kehilangan RM52 purchasing power setiap bulan. Ini baru SBF. Kalau dia ada rumah, tambah lagi. Kalau ada kereta, kereta selalu fixed rate lah. Tapi kalau floating rate, tambah lagi. Ini baru seorang Najib Fazail dah rugi RM52. Kalau Tuan Syukri kita tadi dah rugi berapa? 100 lebih lah. Dengan sekelip mata saja diorang telah pun mengalami income bulanan. Jadi kita nak ceritalah yang di mana benda ini, kehilangan duit ini yang oleh orang biasa iaitu macam customer lah kan, dia akan efek kepada bisnes pula. Okay, jadi kita nak buat secara simple je penerangan tentang cash flow, money flow ni semua. So apabila customer telah pun kehilangan duit, contohnya macam Tuan Syukri dan juga Tuan Najib tadi, instead of ada 200 sebulan untuk di spend, tiba-tiba hilang sebab kena bayar interest rate. So apabila diorang dah tak ada extra duit, diorang dah tak boleh lah nak spend untuk benda-benda lain. Contoh Tuan Syukri tadi, dia suka beli pisang goreng kan. So 200 tu dia boleh lah beli pisang goreng hari-hari yang dekat makcik jual pisang goreng ni. Tapi disebabkan dia telah pun kehilangan duit tadi tu sebab kena bayar kat bank, secara tak langsung bisnes pisang goreng makcik tu pun akan mengalami kurangnya income sebab Tuan Syukri dah tak datang lagi kedai dia. So apabila bisnes pisang goreng makcik ni pun drop, maknanya gaji dia dah kurang, income dia dah kurang, dia pun terpaksa lah kurangkan dia punya wages, taxes yang akan dapat pun akan kurang. Rent ni saya tak pastilah kurang ke tak, jarang orang nak kurangkan rent kan. Tapi secara mudahnya korang boleh nampak lah, bila ni drop, business drop, semuanya akan drop juga. Sebab tax ni kan ikut berapa banyak kita punya untung. Kalau kita untung besar, tax pun banyak. Kalau untung sikit, tax pun sikit. Sama dengan wages ataupun gaji. Biasa kalau kita untung banyak, gaji pekerja pun jadi akan banyak lah. Kalau gaji tak banyak pun biasanya akan diberi dalam bentuk bonus ataupun commission. So itu secara mudah lah macam mana money flow dalam market, money flow dalam ekonomi. Korang dah boleh nampak apa yang cuba dilaksanakan oleh kerajaan. Mereka nak kurangkan money supply yang berada di dalam market ini. Sebab lagi banyak money supply, duit banyak sangat, inflation pun akan naik. Seperti video saya sebelum nampak, korang boleh nampak. Sebab inilah yang saya kata tadi, inflasi yang telah pun berlaku dengan sangat teruk dan punya masalah naik daripada RM30 pergi ke RM42. So korang boleh nampak inflation naik. Inflation naik dengan sangat mendadak. Ini tak sustainable, sangat bahaya kepada ekonomi, sangat bahaya kepada kita dan semua orang. Boleh, yang mana ia boleh menghancurkan ekonomi lah jika inflasi berlaku yang terlalu tinggi. So itulah yang cuba dilaksanakan oleh BNM, yang mana mereka nak naikkanlah OPR ni supaya tak terciduk lah. Adalah
setelah harga barang naik, nak kurangkan money supply yang berada di dalam market. Okay, walaupun korang dengar kan tadi 2.25% sahaja interest rate, murah gila lah kan. Memanglah murah, tapi itu adalah base rate yang dimana belum ditambahkan lagi dengan spread. Macam korang tahu, bank ni diorang ada puluhan ribu pekerja, diorang ada bangunan yang diorang sewa, diorang ada marketing yang diorang buat, diorang ada investment yang diorang buat. So diorang kena ada cara nak buat duit lah. So caranya adalah dengan spread. So spread ni diorang yang akan set sendiri. So daripada sinilah yang akan korang boleh membuat perbandingan di antara beberapa bank untuk korang nak buat loan rumah kan. Korang boleh ada pilihan nak pilih bank mana sebab adanya spread. Spread ni lah yang akan membezakan bank mana yang lagi kompetitif. So tapi diorang takkan lagi rendah daripada reference rate iaitu 2.25% tadi. Ini adalah bank negara tetapkan. So diorang akan main dekat sini. Bank akan main dekat sini lah. Tapi walau macam mana pun, korang jangan ingat yang referral rates ni akan pergi ke bank negara. Tak. Semua ini spread sama dengan ini akan pergi ke bank biasalah. DNB, Maybank, Bank Islam, Public Bank, semuanya akan pergi ke bank biasa tadi. Bank negara tak akan buat lah. Ada ke korang jumpa buat loan kereta dengan bank negara? Tak ada. Buat loan rumah dengan bank negara? Tak ada lagi lah. Kalau ada memang cuba korang komen, memang korang gempak gila. Tapi in generally memang tak ada lah. So bank-bank biasa ni lah yang akan interact dengan customer. Bank negara usually just set nombor ni sahajalah. Nombor-nombor ni kan. Tapi nombor ni penting. Dia boleh menaikkan negara ataupun menghancurkan negara. So besar sangat role bank negara BNM ni. Tapi kerajaan juga memang akan dapat duit lah daripada segi keuntungan. So apabila benda ini naik, yelah, walaupun semuanya akan pergi ke bank, tapi apabila bank buat untung, diorang akan bayar tax profit. Dan korang jangan main-main ini Maybank, diorang punya profit adalah 6 bilion setahun. So dia akan kena tax. So daripada situlah kerajaan akan buat duit. Nampak ni? Nombor 2, ini top 10 company paling besar dalam Malaysia. Nombor 1 bank, iaitu Maybank. Nombor 2 pun bank. Tengok dia punya profit adalah 5 bilion. So sebenarnya Public Bank ni lagi gempak lah sebenarnya kalau korang tengok. Revenue dia 20 bilion sahaja, tapi profit dia 5 bilion. Maybank revenue dia double, 2.5 kali lagi tinggi daripada Maybank, tapi profit dia hanyalah 6.72 bilion. Maknanya Public Bank ni dia lagi pandai lah menghasilkan profit, tapi dalam masa mengambil risiko yang rendah lah. Lepas tu yang selebihnya nampak CIMB nombor 7. So dalam top 10 saja 4 adalah company bank. Top 10 company dalam Malaysia, 4-nya adalah bank-bank Ho Leong, CIMB, Maybank dan juga Public Bank lah. So yang korang tengok ini adalah nombor profit ni semua adalah waktu ketiga 1.7, which is interest rate paling rendah dalam sejarah lah. Nampak ni paling rendah. So bila dinaik-naikkan ni, memang bank akan untung besar lah. Memang sekarang ni diorang tengah party lah. Memang seronok lah kan. Ya macam dapat naik gaji. Memang suka lah kan. Siapa tak suka naik gaji. So kalau korang nak lagi tepat, korang boleh pergi ke bnm.gov.my, yang mana korang boleh nampak lah OPR rate adalah 2.25%. Ini adalah international reserve. Nampak korang boleh nampak lah ada terdapat banyaknya reserve dalam bentuk duit USD lah. Iaitu yang ini korang boleh nampak lah. So daripada 109.2 bilion tu, reserve-nya 196 bilion adalah dalam bentuk currency reserve lah, which mostly consist of USD. So korang boleh nampak lah betapa kuatnya duit USD, yang mana hampir semua negara menggunakan USD sebagai currency reserve. Kelebihan kerajaan US, diorang boleh pump duit diorang, dan orang negara lain akan duk beli sebagai currency reserve. Itulah orang kata the power of petrodollar ataupun the power of menjadi super power pada satu-satu ketika. Statutory reserve requirement ni biasanya dipanggil fractional reserve lah. Kalau saya salah tolong betulkan. Yang di mana duit yang korang simpan dalam bank tu hanya 2% saja akan bank simpan. Maksudnya kalau korang masuk RM100, bank tu hanya perlu simpan RM2 je. RM98 tu dia bank tu boleh buat sesuka hati diorang lah. Diorang boleh pergi bagi pinjam untuk orang yang beli kereta, diorang boleh pakai duit RM98 tu untuk orang pinjam buat rumah, untuk buat credit card, untuk buat ASPF ataupun buat personal loan. Memang banyak gila lah. Memang suka hati diorang lah nak buat apa kan, tapi kena kawal lah risiko diorang sebab nak profit, nak puaskan hati shareholder. Kena risiko tu diorang adalah mainan diorang lah. So sebenarnya memang benda ni sangat kontroversi lah, sebab hanya 2% saja diperlukan untuk fractional reserve. Tapi US lagi teruk lah kosong. Tapi saya tak pasti ada naikkan ke tak. Tapi benda ini sebab itulah korang boleh nampak bank untung besar. Dia jadi orang tengah je. Korang bagi duit, depositor bagi duit, bank akan cari klien yang nak pinjam duit, lepas tu dia akan ambil profit lah. Berapa banyak dipinjam, interest rate, berapa banyak dia bagi dividen. Tapi biasanya dividen kalau korang simpan duit dalam bank memang sangat-sangat sikit lah. Memang rugi lah. Ataupun FD pun berapa persen je, 2% tu pun kena simpan 2 tahun kan, FD yang fixed deposit. So barai lah. So at the end, broker always win, bank always win. So korang kena pandai-pandai lah survive kan. So kalau korang rajin, korang boleh baca lah benda, korang pause, korang baca lah benda ni. Tadi kan kita dah cerita tentang employee, business
minus, tapi investor akan happy lah. Investor akan happy sebab apa? Return juga akan menaik, contohnya FD dan juga money market. Setiap kali orang buat loan, memang keuntungan paling busuk pun dah dinaikkan lah. So senang cerita, setiap kali loan buat bank 2.25% ni memang dah confirm lah dapat, lepas tu tambah strike lah. Secara mudahnya dividen yang korang akan terima akan naik lah, sebab minimum amount of profit pun akan dinaikkan, sebab BNN dah naikkan lah interest rate. Benda ni pun akan naik jugalah FD dan money market fund. So money market fund ni yang banyak yang famous, contohnya Stashaway Simple yang mana korang boleh dapat 2.5% untuk orang biasa, ataupun Versa, apps Versa tu pun dalam 2 point lebih something lah dia punya interest rate. Orang Malaysia suka panggil dividen. Principal yang berada dalam Go Plus tu pun lebih kurang 2 point lebih something lah punya interest rate ataupun dividen lah. So korang dah boleh nampak benda-benda yang safe macam ni, fixed deposit semua dia naik. Investor memang sangat suka lah, sebab belum ni diorang terpaksa invest duit diorang sebab takut dimakan inflasi. Sebab FD, money market semua dia punya dividen dia rendah sangat, 1%, tak sampai 1%. So diorang terpaksa lah mencari alternatif. Tapi bila kembalinya, returnnya benda-benda yang sangat safe macam ni tapi dapat dividen yang quite okay, so diorang pun akan mulalah hunting ataupun mula purchase balik lah benda ni semua, dan menyebabkan benda-benda yang risky seperti stock, crypto semua akan drop significantly lah, yang mana telah pun berlaku lah selama ni. Tapi on the bright side, korang boleh nampak ekonomi Malaysia sepatutnya makin okay lah, sebab secara mudahnya macam tu je. Kalau ekonomi teruk, diorang akan turunkan interest rate. Kalau ekonomi naik tapi terlalu berlebihan, diorang akan naikkan interest rate untuk kawal inflasi. Secara mudahnya, kalau ikutkan interest rate ni, kita berada di phase yang mana keadaan Malaysia dah sedang menaik ataupun dah stabil lah. So itu adalah the bright side lah. So hopefully kita akan recover back to normal, cuma janganlah terlalu drastik, sebab dalam masa 2 bulan saja dah naik 0.5%, ataupun Tuan Syukri tadi dah naik 23% dia punya bayaran bulanan dia. So agak pisang lah. So korang kena fikir lah macam mana nak cut cost korang punya perbelanjaan harian. Contoh macam tadi dah tiba-tiba kena bayar extra RM200 kan. So macam mana nak recover RM200 ni, sama ada korang kerja lebih ataupun korang cut cost lah, sebab tak semua orang boleh kerja lebih sebab banyak tanggungjawab kan, nak jaga anak tu semua, ataupun memang dah kerja sampai malam kan, memang dah tak larat. Boleh lah cut internet korang ke, korang just pakai mobile data, so kat rumah dah tak ada wifi. Tapi itulah, wifi sangat penting, tapi itu adalah optional lah kan. Maknanya korang boleh still survive menggunakan mobile data sajalah. Mostly orang boleh lah survive, mostly lah. Tak pun instead of korang pergi kerja naik kereta, korang boleh lah naik motor, sebab motor saya penggunaan minyaknya adalah 2 kali ganda lagi jimat daripada menggunakan kereta. So korang boleh dah jimat 50% untuk minyak, dan semestinya korang akan jimat daripada segi parking. Biasanya parking motor memang murah lah, kereta memang mahal nak mampus. So itu adalah antara cara-cara yang mudah lah untuk korang turunkan korang punya kos harian korang untuk menyesuaikan diri dengan tiba-tiba interest rate ni naik. Sebab benda ni tiba-tiba kan, so kita tak boleh nak plan. So korang kena fikir lah macam mana korang nak hadapi situasi yang macam ini, yang semestinya gaji memang tak naik lah banyak ni kan. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Korang memang terbaik. Kalau korang boleh tekan button like dan subscribe, nak minta tolong tekan sekarang juga. Dan kalau korang berminat dapatkan 12% dividen menggunakan stable coin seperti USDC, USDT, korang boleh daftar lah Nexo. Dan kalau korang deposit lebih daripada 100 USD, korang akan dapat free 25 USD setelah sebulan nanti. So guys, korang tunggu apa lagi? Korang boleh daftar lah sekarang. Jadi kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.